Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihilladzina astafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا فيها. اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا، أما بعد. Alhamdulillah, yang saya muliakan tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, diberi peluang untuk diteruskan kehidupan dan untuk mempersiapkan bekal amal sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita tuan-tuan yang mulia kena serta syukur pada Allah atas apa pun Allah beri pada kita. Bahkan kalau kita dapat ucap satu subhanallah pun kita kena syukur pada Allah. Kerana untuk ucap walaupun satu subhanallah, kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung pengajian bicara sirah kita mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel, dan kita berada pada CD yang ketiga. Dan insyaAllah mungkin ini CD yang terakhir mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel, dan mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan mengenai tentang sirah yang lain pula, insyaAllah. Baik tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyambung pengajian kita yang lalu, saya nak menjawab beberapa pertanyaan mengenai tentang persoalan pada pertemuan yang lalu yang ditulis di komen. Baik, pertama ada yang bertanya mengenai manna dan salwa. Ada orang tanya, Ustaz, apa itu manna dan salwa? Kerana Allah Ta'ala beritahu, wa anzalna alaikumul manna was salwa. Allah turunkan kepada Bani Israel itu manna was salwa, iaitu ma'idatan minas sama', makan daripada langit. Manna dan salwa. Baik, mengenai tentang manna dan salwa, berlaku banyak perbezaan pandangan di kalangan para ulama dalam menyatakan apa itu manna dan apa itu salwa. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa salwa itu seekor burung yang mana besarnya lebih kurang macam puyuh. Ada yang kata lebih kurang macam merpati. Itu pandangan ulama. Itu pandangan majoriti lah tu. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain yang menyebutkan tentang apa itu salwa. Baik. Adapun manna ni dia macam manisan. Manna ni dia macam manisan. Ada yang kata dia menghampiri macam madu. Jadi manna dan salwa ini adalah dua makanan yang berbeza tapi turun daripada langit. Baik. Adapun salwa yang dikatakan burung tadi, kata ulama, Allah Ta'ala mudahkan mereka untuk tangkap. Maksudnya burung-burung yang turun daripada langit ni, yang Allah Ta'ala hantar ni, hidangan yang Allah Ta'ala berikan pada mereka ni, Allah Ta'ala ada pandangan kata diturunkan dan dimudah ditangkap. Ada juga yang mengatakan bahawa ma'idatan minas sama' ni hidangan daripada Allah Ta'ala terus. Terus tinggal siap makan saja. Ini perbezaan pandangan dalam menyatakan tentang apa itu salwa. Dan begitu juga manna. Manna ni manisan yang mana kata ulama di pagi hari Bani Israel akan tengok salwa tu akan manna ni akan ada di daun-daun pokok-pokok. Manisan ni jadi macam embun. Di atas bumbung-bumbung mereka akan ada manisan tadi yang turun daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah makanan istimewa yang tak diberikan kepada umat sebelumnya dan selepasnya. Hanya diberi kepada Bani Israel. Baik. Yang kedua, ada yang bertanya mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala muliakan Bani Israel ni.
Baik, kerana kata ulama, dia beriman pada Allah. Pada waktu itu, mereka lah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita kena tahu bahawa ada 3 agama yang di dunia pada hari ini. Mereka ini adalah agama, semua ini adalah agama samawi pada asalnya. Yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi di mana kitab yang dipegang oleh mereka, iaitu kitab Taurat, dia adalah agama samawi. Agama samawi adalah agama dari langit, agama yang betul, tetapi telah dipesongkan setelah wafatnya Nabi mereka. Yang kedua, agama Nasrani, ataupun sekarang ni orang anggap samalah Nasrani itu dengan Kristian. Asalnya agamanya betul, membawa ataupun mengikuti ajaran Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa membawa kitab yang namanya Injil. Akhirnya setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, mereka telah merubah kitab Injil tadi. Hingga hari ini kita tengok ada orang bawa kitab kan, Bible, ada macam-macam versi. Baik, begitu juga Islam. Yang mana Islam ni adalah agama yang pada hari ini Allah Ta'ala terima. Sebab tu disebutkan dalam Quran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Sebab inilah agama yang diterima Allah. Dan Allah Ta'ala turunkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan bersama baginda Al-Quran. Dan bila turunnya Al-Quran, maka mansuhlah segala syariat yang sebelum Al-Quran. Maka mansuhlah segala peraturan-peraturan sebelum Al-Quran, yang melainkan perkara yang mana yang diambil oleh Allah SWT, yang dikekalkan pada syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana zaman dulu ada, zaman sekarang pun ada. Ada juga yang macam tu. Tapi sebahagiannya telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga syariat-syariat yang berbeza. Syariat-syariat yang berbeza, yang mana dulu-dulu syariat Nabi-Nabi dulu ada yang boleh kahwin adik-beradik. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW tak boleh kahwin adik-beradik. Ni tuan-tuan, masya-Allah, ni antara perkara-perkara yang dibicarakan. Kalau kita tengok antara perkara yang berlaku zaman Bani Israel, kalau mereka buat dosa, ketika mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Musa kata apa? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh diri kamu. Itu dah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada ketika itu cara taubat mereka ialah dengan cara bunuh diri. Bunuh diri itu ialah kaedah taubat. Tapi zaman kita tidak. Orang yang bertaubat ini dikira putus asa. Dan orang yang putus asa ini, kata ulama, ada pandangan menyebutkan bahawa jenazah dia pun kita tak boleh mandikan. Jenazah dia pun kita tak boleh solatkan. Maksudnya orang putus asa ni, dia seolah-olah orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati bukan daripada jalan mati satu orang Islam. Jadi sebab itu zaman syariat kita berbeza. Baik. Jadi tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itu kita melihat banyak perkara sebenarnya ada kesamaan di antara kita dengan agama samawi ni, dengan Yahudi, Nasrani. Kerana asalnya agama yang betul. Dulu mereka ni agama yang betul, tapi telah dipesongkan. Contohnya kalau tuan-tuan pergi di Palestin ataupun tuan-tuan pergi di Jerusalem, tuan-tuan akan dapati wanita-wanita mereka pakai tudung labuh. Ni betul ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok di sana, wanita-wanita mereka memakai tudung labuh. Bahkan sebahagian besar juga mereka yang memakai purdah, pakai niqab. Kita pun terkejut. Kita ingatkan orang Arab. Sebab bila kita pergi di di Mekah, di Madinah, kita akan tengok orang Arab pakai purdah. Baik. Dan ianya juga berlaku kalau tuan-tuan pergi di Palestin. Orang Yahudi, isteri mereka pakai purdah. Orang Kristian ada yang juga pakai purdah. Dan sebagai mereka pakai tudung. Masya Allah. Asalnya kita ingatkan orang Islam. Saya pun mula-mula pergi dulu tak tahu, ingatkan orang Islam. Kemudian orang tempatan kata ni bukan Islam ni, dia kata. Dia ni orang Kristian. Yang tu orang Yahudi, orang Israel, dia kata. Baik, jadi maksudnya kesamaan di situ. Dan orang Yahudi sama juga macam kita, tak boleh makan khinzir, tak boleh minum arak. Habis tu kenapa ada orang kafir ni, kita tengok orang Yahudi ni minum arak? Kerana dia tak ikut ajaran agama ni yang betul. Maksudnya agama samawi ni dia ada kesamaan sebab dia agama turun daripada langit. Dia tak sama dengan agama-agama pagan yang sembah berhala, sembah batu, sembah manusia ni, tak sama. Namun bila mana mereka tak ikut ajaran Nabi mereka, bahkan tak mengikut ajaran Nabi SAW yang telah dijanjikan oleh Nabi-Nabi terdahulu, maka akhirnya mereka telah sesat. Jadi tuan-tuan, sebab itu Bani Israel ni, baik,
Mereka ni kenapa dia tak ikut Nabi SAW? Kerana mereka punya ketaksuban pada bangsa mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, telah kita terangkan sebelum ni, bahawa adakah salah kalau saya sayang bangsa saya? Kita sayang bangsa Melayu kita. Kita berbangga dengan pakaian baju Melayu kita, dengan tanjak kita, dengan adat-adat yang ada dalam bangsa Melayu kita ni, dengan bahasa Melayu kita, mungkin dengan pantun, dengan syair. Kita sayang bangsa kita. Bahkan kita rasa gembira kita jadi orang Melayu. Adakah salah? Satu orang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sayang bangsa saya, suku saya. Adakah itu Asabiah? Adakah itu perkauman? Asabiah ni kan semangat perkauman yang kuat, yang mana ada pada Yahudi ni. Maka dia jawab bahawa kalau sayang bangsa, sayang suku ni bukan perkauman, bukan Asabiah. Asabiah ni apa? Bila bangsa kamu ataupun suku kamu buat benda yang tak betul pun kamu kata betul, yang tu salah, yang tu Asabiah. Jadi sayang pada bangsa tidak salah, sayang pada suku tidak salah. Yang salah tu Asabiah, perkauman yang begitu kuat sehingga kita menghina orang lain, menghina bangsa lain, kan? Menidakkan orang lain, menzalimi orang lain, sehingga kita berlaku perkara yang tak baik kepada orang lain kerana semata-mata kononnya kita nak mempertahankan bangsa. Bahkan kalau bangsa kita buat benda tak betul pun kita kata betul. Kenapa? Kerana perkauman kita tadi. Itu Asabiah. Yang ni tak disukai oleh Nabi SAW. Baik, jadi orang Yahudi ni, dia punya Asabiah dia begitu tinggi, telah kita terangkan. Bukan sahaja pada bangsa, bahkan suku dia. Sehingga kan laut terbelah 12. Kerana apa? Semata-mata kerana mereka tak nak kongsi. Ni mereka ni tuan-tuan, tak nak kongsi. Apatah lagi dengan bangsa yang lain, sama suku mereka pun mereka tak nak kongsi. Baik, bila mana Nabi diutuskan, Nabi SAW diutuskan daripada kalangan bangsa Arab, walhal mereka ni orang Yahudi, ahli kitab. Ahli kitab ni apa? Ahli kitab ni ialah orang yang telah diberikan kitab pada mereka. Maksudnya di kalangan mereka ada orang alim. Sehinggalah sebut dalam juzuk 2 muka kedua, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW seperti kenal anak mereka sendiri. Begitu detail kenal Nabi. Tuan-tuan, kita muhasabah diri kita hari ini. Kita betul-betul ke kenal Nabi kita? Sejauh mana kita kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sepanjang kita hidup ni, berapa sunnah yang kita tahu dalam kehidupan? Berapa sunnah yang kita tahu ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan berapa pula yang telah kita amalkan? Kita tak perlu pergi jauh tuan-tuan. Kita cuba tanya diri kita. Nabi suka makan apa? Sejauh mana pengetahuan kita mengenai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita beritahu kita cinta Nabi, kita sambut Maulid Rasul, kita selawat pada Nabi, kan? Kita cuba untuk dengar kuliah-kuliah tentang Nabi, kita ziarah Nabi di Madinah. Itu semua hadiahkan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara bukti-bukti kita cinta Nabi lah. Baik. Tetapi pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Bila mana kita tak betul-betul kenal Nabi, kita khawatir kita hanya cinta di mulut, tak cinta betul-betul dengan hati. Maka kalau kita tanya diri kita, tak perlu tanya jauh, tak perlu tanya benda yang besar-besar, tanya benda simple, tanya diri kita. Apa Nabi suka makan? Kebanyakannya orang tahu Nabi hanya suka makan kurma, Nabi suka makan roti, Nabi suka makan kambing. Terbatas pengetahuan kita tentang Nabi. Bila diceritakan kepada kita Nabi suka makan tembikai, kita macam terkejut. Nabi makan tembikai? Ada tembikai ke zaman Nabi? Bayangkan betapa kurangnya pengetahuan kita tentang pada benda yang asas mengenai Nabi. Nabi suka makan apa pun kita tak berapa tahu. Sedangkan zaman kita bercinta dulu, kalau kekasih kita suka makan apa pun kita tahu, suka minum apa pun kita tahu. Sedangkan Nabi ni bukan kekasih biasa, kekasih dunia dan akhirat. Kekasih yang telah menangis untuk kita 1400 tahun dulu untuk kita selamat daripada api neraka Allah, nak kita masuk syurga. Kekasih yang telah korbankan seluruh hidupnya, sanggup susah semata-mata untuk bawa umat ini kepada Allah. Tetapi mengenai Nabi makan apa pun masih kurang pengetahuan kita.
Kita dengar Nabi makan labu, terkejut kita. Nabi suka makan labu? Kita pun tak tahu. Dalam Syama'il juga ada cerita Nabi pernah makan ayam, pun kita tak pernah tahu. Dalam kitab-kitab fiqh cerita Nabi makan ikan, ketika mana ikan Al-Ambar dibawa oleh para sahabat Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, dibawa kepada baginda dan Nabi jamal, dan di situ dalil yang menunjukkan ikan yang bukan bangkai dan ikan halal dimakan. Dan kita pun tak pernah tahu Nabi pernah makan ikan. Jadi perkara ini tuan-tuan yang mulia amat menyedihkan. Dan perkara ini kata ulama diketahui oleh Bani Israel dulu lagi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu sungguh-sungguh kenal Nabi. Kalau kita tak kenal Nabi kita, kita malu dengan Bani Israel. Mereka lebih kenal Nabi daripada kita. Kalau kita tak betul-betul kenal Nabi, jadilah macam sahabat cuba mendekati Nabi SAW. Sekarang zaman kita ni dah mudah dah, Alhamdulillah. Kitab-kitab dibuku oleh para alim ulama, kita tinggal baca je tuan-tuan. Walaupun kita jauh daripada zaman Nabi 1400 tahun, tak pernah melihat wajah Nabi, tapi kita mendekati Nabi, mengenai Nabi dengan pembacaan, cari kuliah-kuliah pengajar yang menceritakan tentang Syama'il Muhammadiyah, agar kita dapat dekat dengan sunnah Nabi, dapat menyelami kehidupan Nabi. Orang Yahudi kenal Nabi daripada mana tuan-tuan? Daripada Nabi-Nabi mereka. Nabi-Nabi dulu kalau dakwah, dia akan dakwah 3 perkara. Apa dia tuan-tuan? Pertama, Nabi-Nabi dulu dia akan dakwah tentang tauhid, kebesaran Allah. Yang kedua tentang adanya kehidupan akhirat. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia tak tahu akan adanya kehidupan selepas ni. Kehidupan yang dia tak tahu, tak nampak. Maka Nabi-Nabi memperingatkan mereka adanya kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, Nabi-Nabi dulu menceritakan tentang adanya Nabi akhir zaman. Dan perkara ini didengari oleh hampir setiap orang Yahudi. Dan mereka menantikan saat Nabi akhir zaman. Menantikan Nabi akhir zaman. Bahkan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun dah tahu, di Palestin sana, tak jauh daripada Jerusalem, masih ada lagi suku Yahudi yang tunggu Nabi akhir zaman, yang mana dia masih lagi percaya Nabi akhir zaman tak ada lagi. Bayangkan tuan-tuan, masih ada lagi suku ni, suku Yahudi yang tinggal di Jerusalem sana, yang masih menanti lagi kedatangan Nabi akhir zaman. Kata ulama, mereka menyangka Nabi akhir zaman ni tak datang lagi. Dan boleh jadi Nabi yang mereka faham itu, boleh jadi yang mereka tunggu itulah Dajjal. Sama macam tu sekali. Punyalah mereka tak nak menerima Nabi SAW hanya kerana Nabi itu orang Arab dan bukan Bani Israel. Baik. Walaupun mereka tahu betul Huyai bin Akhtab, ayah kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha, isteri Nabi. Kata Sayyidatina Safiyah waktu dia kecil, di hari datangnya Nabi ke Madinah ketika hijrah, ayahnya dan pakciknya telah tunggu Nabi sampai petang. Dia tengok je Nabi. Kata Sayyidatina Safiyah, pakcikku begitu sayang kepada aku, dan tak pernah sekalipun kalau dia masuk rumah aku, melainkan dia akan dukung aku, akan peluk aku. Sebab masa tu aku kecil lagi. Tetapi di hari datangnya baginda SAW, dia masuk rumah, dia tak peluk aku. Mukanya penuh kerisauan, dan begitunya wajah ayahku penuh kerisauan. Menunjukkan satu perkara besar telah berlaku, sehingga dia tak buat perkara yang biasa dia buat, iaitu kendung aku, dukung aku. Maka kata Sayyidatina Safiyah radhiyallahu taala anha, aku mendengar pembicaraan mereka. Mereka berdua berbicara, adakah betul orang itu Nabi akhir zaman? Kata pakcikku kepada ayahku. Maka jawab ayahku, betul. Itulah ciri-ciri yang telah disebutkan di dalam kitab kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maksudnya memang mereka kenal Nabi seperti kenal anak mereka sendiri. Memang mereka tahu tu Nabi. Tapi pakcik aku bertanya, adakah kau akan ikut dia? Tidak. Kerana dia bukan daripada bangsa kita. Ni tuan-tuan. Mereka tak terima Nabi hanya kerana Nabi bukan daripada bangsa mereka. Ini sifat asabiah yang ada pada mereka. Tuan-tuan, kenapa
Kata ulama, kenapa Allah tak utuskan Nabi akhir zaman di kalangan mereka? Banyak sebab lah yang ulama bahaskan. Banyak sebab. Kenapa? Kerana Allah tak nak muliakan baginda, kan, daripada jalur Isa, daripada jalur Ismail AS antaranya. Tapi kata ulama, bayangkan ribuan nabi-nabi telah diutuskan daripada kalangan Bani Israel, bukan satu, bukan dua, daripada 124,000 orang nabi, anbiya alaihimus salawat wa taslimat, ribuan di kalangan mereka itu daripada Bani Israel, dan Bani Israel telah bunuh seorang demi seorang, telah engkar perintah mereka seorang demi seorang, telah melawan cakap mereka seorang demi seorang, telah melaknat nabi mereka seorang demi seorang. Bayangkan, tak ada satu nabi pun yang mereka hargai kedatangan nabi tersebut, melainkan mereka telah menghina nabi tersebut. Ini keadaan Bani Israel. Dia pergi kepada siri yang pertama yang telah kita bicarakan dulu, iaitu apa? Mereka tak syukur pada Allah. Itu kesimpulan dia. Tak ada satu nabi pun yang diutus pada mereka yang mana mereka menghargai nabi tersebut, melainkan akhirnya mereka tentang nabi itu juga. Datang nabi yang lain, perkara yang sama berlaku, mereka tentang nabi itu lagi. Ini tuan-tuan, ini yang berlaku kepada Bani Israel. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kisah yang mana Nabi Musa AS bersama Bani Israel itu. Ya, setelah mereka naik daripada laut, naik daripada laut, kan, laut tu telah tenggelamkan Firaun dan tenteranya. Firaun dan tenteranya telah ditenggelamkan di depan mata mereka. Di depan mata mereka, Allah telah tenggelamkan Firaun dan bala tenteranya, dan Allah telah selamatkan mereka. Dan peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram, hari Ashura. Sebab itu orang Yahudi, mereka puasa hari Ashura. Orang Yahudi pun puasa. Mereka puasa bila? Hari Ashura, 10 Muharram. Sebab itu baginda Nabi SAW punya keinginan, Nabi puasa 10 Muharram. Nabi kata lebih confirm, kalau Nabi hidup lagi tahun depan, Nabi akan puasa 9 dan 10 Muharram, Tasu'an dan juga Ashura, untuk membezakan dengan Yahudi. Kerana Nabi tak nak kita sama dengan Yahudi. Dan Yahudi pun, tuan-tuan yang mulia, mereka punya tahap mereka untuk rosakkan kita. Mereka tak ada pun sampai tahap nak kita ni masuk agama mereka. Tapi cukuplah kalau kita ikut mereka pun dah kira okey lah bagi mereka. Sebab itu Allah beritahu dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidakkah redha Yahudi dan Nasrani melainkan hatta tattabi'a millatahum, melainkan kita ikut cara hidup mereka, fashion mereka, style mereka, kan. Ini trend. Kita katakan ini trend terkini. Hari ini kita banyak ikut trend, ikut fashion, ikut style, yang kadang-kadang kita terlepas pandang rupanya itulah cara pemakaian satu orang Yahudi. Kerana target mereka macam tu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha Yahudi Nasrani melainkan kita ikut cara hidup mereka. Dia tidak walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tadkhulu dinahum, sehingga kita masuk agama mereka. Tidak. Bahkan kalau ikut cara hidup mereka pun sudah menyukakan mereka, sudah lega dah mereka. Kerana mereka tahu bila kita ikut cara hidup mereka, maka leburlah sunnah daripada kehidupan kita. Sedangkan sunnah adalah satu perkara yang menjadi asbab kejayaan. Kejayaan umat ini bila mereka bawa sunnah dalam kehidupan. Sebab itu bila mana orang-orang Parsi, mereka tak puas hati dengan sahabat Nabi yang diutus untuk bawa surat kepada Kisra Parsi. Mereka nak tangkap sahabat tu dah balik. Mereka hantar wakil mereka di Yaman untuk pergi bagi tahu Nabi yang mereka tak nak Nabi buat dakwah. Gubernur Parsi di Yaman namanya Bazan. Dan Bazan telah hantar 2 orang wakil kerajaan Parsi daripada Yaman untuk pergi jumpa Nabi di Madinah. Dan orang Parsi ni agama Majusi, sembah api.
Dan mereka datang jumpa Nabi SAW dalam keadaan misai mereka melentik. Misai mereka melentik, bersimpul. Janggut mereka cukur. Mereka tak ada janggut, cukur habis janggut. Misai mereka melentik. Melentik misai. Datang jumpa Nabi. Dan dia beritahu kerajaan Parsi minta kamu berhenti buat dakwah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tanya dia, siapakah? Nabi tak tanya, siapa yang suruh berhenti buat dakwah ni? Siapa yang bagi arahan suruh kamu datang jumpa aku untuk berhenti buat dakwah? Tak. Nabi tanya apa? Nabi kamu faham? Nabi tanya, Nabi kamu faham? Siapakah yang menyuruh kamu untuk memanjangkan misai dan memendekkan janggut? Kata ulama, misai orang Majusi diorang tu, misai dia melentik dan janggut dia cukur. Apa dia kata? Mereka kata apa? Mereka tak kata ini trend kami. Mereka tak kata ini style kami. Mereka tak kata ini fashion terbaru kami. Mereka tak kata inilah cara paling viral dekat negeri kami. Tidak. Apa mereka kata dalam hadis sebut? Mereka kata, hadza dinuna. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan dengar. Kan? Apa dia kata? Hadza dinuna. Memanjangkan misai, melentikkan misai, mencukur janggut, ini adalah haza dinuna. Bukan style kami, bukan fashion kami, bukan trend kami, bukan cara paling viral di negeri kami sekarang. Tidak. Tetapi mereka kata apa? Haza dinuna. Inilah cara pakai agama kami. Agama kami, agama Majusi, diperintahkan untuk panjangkan misai, lentikkan misai dan cukur janggut. Terus Nabi SAW jawab, kami, dia confirm, Nabi kata apa? Kami diperintahkan Allah, Rabb kita semua, pencipta kita semua, Rabb kami, untuk memanjangkan janggut dan menipiskan misai, memotong misai. Sebab itu kata ulama, kalau ikut sunnah betul-betul, misai ni dipotong. Kan? Janggut dipanjangkan. Tak kisahlah nak rapikan ke macam mana ke. Tapi yang terbaiknya, kan, dilepaskan, biar dia panjang. Masya Allah. Kan, nak bagi rapi, nak bagi kemas, letak minyak zaitun. Tapi misai dipotong, dinipiskan. Itulah agama kita. Baik, tapi hari ini tuan-tuan yang mulia, kita anggap benda tu biasa. Dan kita menganggap kalau kita panjangkan misai ni tak ada apa. Ni trend terkini. Ini fashion. Ini benda paling viral sekarang yang perlu kita ikut. Sedangkan itu bukan satu perkara yang biasa. Itu bukan trend. Itu bukan fashion, tuan-tuan. Itu bukan style. Tapi itu dalam hadis sebut, orang Majusi bagi tahu, itulah cara pakai agama kami. Begitu juga tuan-tuan yang mulia yang berlaku kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka cuba bawa cara kehidupan agama mereka supaya anak-anak muda kita tergila-gila ikut mereka. Hingga mereka nampak inilah kejayaan. Kalau dapat buat macam ni, ini kejayaan. Itu perkara yang besar. Sedangkan kejayaan umat ini adalah bila mereka mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW seperti yang dipandu oleh para alim ulama kita. Maka hari ini anak-anak muda telah tinggalkan sunnah sebab mereka nampak yang ni lagi trend, lagi viral. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pakai miswak ni, kan, kalau kat tempat kita ni, orang nampak macam biasa je. Lebay-lebay je pakai miswak. Tuan-tuan, kajian orang putih kata, rupanya, kajian orang putih kata dalam sains kan, pakai miswak ni fadilat dia besar. Tuan-tuan, takkanlah kita nak tunggu orang putih, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani bagi tahu kita yang kalau amal sunnah ni, bersugi ni, fadilat dia besar, baru kita nak amal. Sedangkan Nabi kita dah bagi tahu 1400 tahun dulu dah, yang kalau kita amal sunnah pasti berjaya. Tapi kita hari ni nak tunggu kajian dulu, nak tunggu orang kafir kaji dulu, nak tunggu orang Yahudi kaji dulu. Betul lah, doktor sekian-sekian dekat Amerika kata, kalau amalkan sunnah bersugi, macam ni fadilat dia. Allahu Akbar. Di mana iman kita pada Allah? Di mana iman kita pada Nabi?
Sehingga kita nak kena tunggu orang kafir buat kajian dulu, baru kita nak percaya pada Nabi. Allahu Akbar. Ini perkara yang menyedihkan. Sepatutnya iman kita sama ada dia orang buat kajian ke ataupun tak buat kajian ke. Tapi bila Nabi saya kata ini benda yang pasti ada kerjaan, maka saya akan percaya mati-matian. Biarpun orang lain kata tak, kita kata ya. Biarpun orang kafir di Mekah mendustakan Nabi ketika Isra wal Mi'raj, tapi bila ditanya pada Abu Bakar, Abu Bakar kata apa saja yang keluar daripada mulut Muhammad itu adalah pasti benar. Terus iktiraf as-siddiq pada Abu Bakar. Ini iman yang patut ada pada kita. Jangan sampai kita kena tunggu orang buat kajian, tutup kepala pakai kain. Rupanya ini akan selamatkan rambut kita daripada tunggu kajian. Sedangkan 1400 tahun dulu Nabi dah beritahu dah. Semua ni. Tidur mengiring ke kanan, ni semua sunnah Nabi. Jadi kita cuba untuk dekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Bani Israel, mereka tak syukur pada Allah. Maka sebab itu Allah tak utus lagi Nabi kepada tak utus Nabi di kalangan mereka, kata ulama, antara sebabnya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ni di depan mata mereka Allah tenggelamkan Firaun dan tentera dia. Depan mata mereka. Dan Allah telah selamatkan mereka. Allah telah selamatkan mereka. Tapi apa mereka kata? Wahai Musa, betul ke Firaun ni dah mati? Betul ke Firaun ni dah ditenggelamkan? Tuan-tuan, mereka ni Allah bantu mereka di depan mata mereka. Nusratullah, nusrah ghaibiyah, bantuan Allah, bantuan gaib daripada Allah Ta'ala yang tak diberi kepada umat dulu, diberi kepada mereka. Pernah tuan-tuan pergi mana-mana laut, nak pergi Pulau Perhentian ke, kan, sampai kat JT kan, JT apa nama Kuala Besut tu kan, terbelah laut sampai Pulau Perhentian. Tak ada. Wali keramat mana pun tetap naik feri, tetap naik bot juga nak pergi Pulau Perhentian ataupun Pulau Tioman dekat kampung saya kan, di Mersing. Tak pernah lagi daripada saya kecil dekat Mersing tu, tak pernah tengok mana-mana wali keramat ke kan, orang hebat macam mana sekalipun, sampai kat JT Mersing tiba-tiba laut jadi terbelah, kering, jalan kaki sampai Tioman. Tak ada. Dia pun juga kena naik feri, kena naik bot juga. Tapi untuk Bani Israel yang mana bukan Nabi, bukan Rasul, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada mereka. Terbelah lautan pun mereka masih pertikai lagi. Di depan Musa, wahai Musa, betul ke Firaun ni dah mati? Kami tak percaya. Sehingga kan Tuhan kamu, wahai Musa, buktikan pada kami betul-betul Firaun ni mati. Ulama kata seluruh jasad-jasad, seluruh anggota tubuh tentera Firaun Allah binasakan, Allah hapuskan, Allah hancurkan. Tetapi jasad Firaun, kerana Firaun ni tuan-tuan, waktu Firaun ni, dia ni tidak pernah sebut perkataan Allah. Ni satu hal juga. Firaun ni punya sombong dia, walhal Allah beri makan dengan makanan yang enak juga. Tak pernah sakit kata ulama. Tapi punya sombong tak pernah sebut nama Allah. Dia hanya sebut 3 je. Tuhan Musa, Tuhan Harun, Tuhan Bani Israel. 3 je. Waktu ketika laut nak tertutup, kan, laut nak tertutup, nak tenggelamkan dia, Allah Ta'ala cerita, dia kata apa dalam surah Hud? Sekarang aku beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dah nak mati pun tak sebut nama Allah lagi. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Allah kata baru sekarang kamu nak beriman. Allah tak terima dah. Dah tertutup dah pintu taubat. Tetapi Allah kata apa? Bi badalika khalfaka ayah. Namun kami akan simpan jasad kamu untuk jadi peringatan kepada kaum akan datang. Bahawa dulu ada satu raja yang hebat, namanya Firaun. Memerintah Mesir. Namanya begitu gah. Tapi tak taat perintah Allah. Allah Ta'ala binasakan dia, tenggelam dalam lautan.
Jasadnya Allah simpan. Maka jasadnya timbul. Setelah dia mati, jasadnya timbul. Kan, hanyut di tepian pantai. Di depan mata Bani Israel. Bani Israel tengok, sekarang wahai Musa, barulah kami boleh percaya. Allahu Akbar. Ini keadaan yang ada pada Bani Israel. Seperti saya sebut tadi, kan? Keyakinan kita pada Allah, keyakinan pada Nabi, takkanlah nak tunggu orang kafir buat kajian bagi tahu kita, tuan, makan madu rupanya banyak fadilat. Siapa bagi tahu? Doktor daripada Amerika, doktor daripada Israel, daripada Eropah, daripada Australia, doktor yang bukan Islam. Bagi tahu kita, bahawa betul lah doktor tu kata macam tu. Walhal Allah dah beritahu dalam Quran. Nabi dah beritahu dalam hadis. Kita tak yakin dengan Nabi. Tak yakin dengan firman Allah. Maka ini sifat Bani Israel, kata ulama, yang perlu kita buang daripada diri kita. Depan mata dia Allah bantu. Dan Nabi Musa dah beritahu, Fir'aun dah mati dah. Wahai Musa, ingat senang-senang kami nak percaya cakap engkau. Selagi tak dibuktikan depan kami, betul-betul dia mati. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup dengan itu, bahkan mereka berjalan lagi. Itu kita dah cerita dah. Mereka kata apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kamu bolehlah, kamu Nabi. Harun bolehlah, Harun Nabi. Kamu yakin pada Allah. Kami ni, macam mana kami nak betul-betul yakin pada Allah, sedangkan kami tak pernah tengok wajah Allah. Kami tak pernah tengok wajah Allah. Faqad arinallaha jahrah, nak tengok wajah Allah. Maka apa yang berlaku? Allah Ta'ala murka pada mereka. Allah sambar peti pada mereka, kata ulama. Allah sambar peti pada mereka. Dibangkitkan semula. Masih lagi mereka engkar pada Allah SWT dan Nabi mereka. Bahkan tak cukup dengan itu, Allah SWT beritahu, wahai Musa, suruh mereka tengok satu bukit tu. Allah Ta'ala baru nak zahirkan tajalli Allah Ta'ala. Kalau mampu tengok, maka kamu akan dapat tengok, tapi dimensi yang berbeza. Bila Allah Ta'ala zahirkan tajalli Allah Ta'ala, kata ulama, baru nak zahirkan. Maha berkuasanya Allah. Hancur bukit tu dan pengsan mereka semua. Ni bayangkan. Sa'iqah, kan? Pengsan mereka. Mereka teruskan perjalanan lagi. Kan? Nak menuju ke mana? Menuju ke Palestin ni. Dalam perjalanan mereka nampak satu kaum, satu suku dalam Quran Allah cerita. Sembah patung. Sembah berhala. Dalam Quran Allah cerita apa mereka kata? Wahai Musa, mintalah pada Allah. Kami pun nak patung macam tu juga. Kami pun nak sembah patung juga. Allahu Akbar. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sifat Bani Israel ni. Walhal mereka dapat bantuan Allah. Bersama mereka Nabi. Tetapi mereka masih lagi nak cari yang lain daripada Allah. Sebab itu, tuan-tuan yang mulia, kita jangan jadi macam Bani Israel. Sudah kita tahu bahawa Islam yang terbaik. Tapi kenapa nak cari lain daripada Islam lagi? Kita masih nampak cara hidup lain daripada Islam lagi membawa kejayaan. Jadi kalau saya ikut cara Islam, nampak kolot lah. Sedangkan inilah cara yang Allah Ta'ala suka. Hidup ni bukan nak bagi orang nampak. Hidup ni bukan nak bagi orang suka. Tuan-tuan, kita kena set dalam minda kita, kena set dalam otak kita, saya hidup untuk bagi Allah suka. Saya hidup untuk bagi Nabi suka. Saya hidup bukan untuk bagi orang suka. Kalau benda tu Allah suka, orang tak suka, Allah suka, saya kena ikut apa yang Allah suka. Tapi kalau benda tu orang suka tapi Allah tak suka, saya kena ikut apa yang Allah suka, bukan ikut apa yang orang suka. Dalam hadis diberikan mafhum, siapa yang buat satu perkara yang Allah redha tapi manusia tak suka, Allah suka, manusia tak suka, dia terus buat juga, maka Allah akan redha pada dia, tuan-tuan. Tapi satu orang yang mana mencari kesukaan manusia, diberikan mafhum hadis, dalam keadaan dia sanggup buat benda yang Allah tak redha, Allah tak suka, yang Allah murka, maka Allah tak akan jadikan apa untuk dia?
Allah akan jadikan manusia yang dicari tu untuk sukakan tadi tu, satu ketika akan benci dan Allah Ta'ala akan murka pada dia. Lebih kurang maksud hadis Nabi SAW. Maka sebab itu tu kita kena set dalam otak kita, dalam diri kita, saya hidup ni untuk sukakan Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, inna dina indala Islam. Din ni bukan agama saja. Din ni ialah cara hidup. Cara hidup yang terbaik ialah Islam. Sebab itu kata Umar, nahnu qauman a'azzanallahu bil Islam. Kami ialah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Fa idza taghayna al-'izzata lil ghairi azallana Allah. Kalaulah aku cari cara hidup selain daripada cari Islam, maka ataupun aku rasa dengan lain daripada Islam aku mulia, azallana Allah, Allah Ta'ala akan hina aku. Hari ini berlaku tuan-tuan. Orang Islam merasakan kalau dia amal cara hidup barat, dia mulia. Dia amal cara hidup orang Eropah, dia mulia. Dia amal cara hidup orang Korea, dia mulia. Orang amal cara hidup orang Jepun, dia mulia. Sedangkan kalau kita bawa cara Islam, itulah kemuliaan. Itulah kejayaan yang sebenar. Itulah kemuliaan yang sebenar. Jadi tuan-tuan yang mulia, sifat merasakan apa yang dia ada sekarang ni tak mulia, tak bersyukur, bahkan minta benda yang teruk pula, macam Bani Israel tadi. Dah beriman pada Allah, nampak orang sembah berhala. Dalam Quran antara cerita, dia beritahu, wahai Musa, minta pada Allah, kami pun nak patung macam tu juga. Allahu Akbar. Musa alaihissalam, kata ulama, tengok Bani Israel ni kan, dalam keadaan kejahilan, bergerak lagi. Maka kemudiannya sampai di Sinai, apa berlaku? Kan? Ketika itu Musa alaihissalam telah beribadah di Bukit Tursina. Tinggalkan mereka 30 malam pada asalnya. Kemudian ditambah 10 malam lagi. Jadi 40 malam, 40 hari. Beribadah di Bukit Tursina. Maka satu orang lelaki namanya Samiri. Ringkaskan cerita. Cerita Samiri ni panjang. Samiri ni telah buat apa? Samiri ni dia telah buat satu perkara yang akhirnya menjadi asbab terjadinya satu patung lembu daripada emas. Bani Israel ni tuan-tuan, mereka ni hamba. Waktu mereka lari, bersama mereka bawa emas tuan-tuan mereka. Jadi Nabi Harun alaihissalam ketika menjaga mereka ni, telah perintahkan mereka kumpul di satu lembah emas-emas yang mereka bawa daripada tuan mereka. Tapi Samiri ni, kata ulama, apa dia telah buat? Dia telah bawa pasir, yang mana pasir yang dia nampak ketika mana lautan terbelah tu, dia telah nampak langkah tapak kaki kuda malaikat. Jadi dia ambil pasir tu. Pasir itu dia telah bawa pergi bersama-sama dengan rombongan Bani Israel tadi. Seketika emas tu dibuang, Harun alaihissalam tanya, wahai Samiri, kenapa kamu tak buang emas kamu? Walhal kat tangan dia bukan emas, tangan dia pasir. Yang mana pasir itu adalah pasir yang diambil ketika Laut Merah terbelah tadi. Dia kata, wahai Harun, aku tak boleh buang, melainkan kalau aku buang ni, aku nak hajat aku diterima. Baik, Harun kata, kamu buang. Dia punya hajat dia supaya emas-emas tercantum menjadi lembu emas, patung lembu emas. Dan patung tu dia ada lubang, dia bila ditiup angin keluar bunyi. Maka Samiri kata, inilah Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kata ulama, ada pandangan kata 700,000 kan. Saya dah cerita beberapa pandangan mengenai jumlah mereka. Walaupun ada pandangan kata taklah sampai sejumlah itu, tapi ada pandangan mengatakan daripada 700,000 tu 688,000 Bani Israel telah murtad dan sujud kepada patung tu. Allahu Akbar. Bayangkan, baru Nabi Musa tinggalkan 40 hari. Bersama mereka Nabi Harun. Nabi Musa ni Nabi yang garang, tegas. Nabi Harun Nabi yang lemah lembut. Kan, tu pairing terbaik dalam dakwah. Satu orang garang, satu orang lemah lembut. Nabi Harun dakwah mereka. Jangan sembah. Mereka telah murtad, 688,000 murtad. Sedangkan
Begitu banyak bantuan Allah yang telah beri pada mereka. Tuan-tuan, dalam hidup ni, walaupun ada di kalangan manusia kata, Allah tak pernah bantu saya. Allah tak pernah bantu saya. Saya ni tak ada satu keistimewaan langsung pun. Kamu boleh bernafas, satu keistimewaan. Berapa ramai orang di hospital yang tak boleh bernafas kena pakai oksigen. Allah tak bagi keistimewaan langsung pun pada saya. Orang tu peksa cemerlang, orang tu meniaga berjaya. Tuan-tuan, mata kita boleh tengok, boleh lihat, boleh berkedip, kan? Telinga kita boleh mendengar. Ini keistimewaan Allah beri pada kita yang di hospital ada orang yang tak nampak. Ada orang yang telinganya tak dengar kena pakai alat. Ada orang yang buang air kecil kena pakai beg. Ini keistimewaan Allah beri pada kita, tak nampak ke kita? Macam mana saya nak taat perintah Allah? Macam mana saya nak semayang? Saya bisnes semua tak jadi. Kita pandang lepas sudut sedangkan Allah beri begitu banyak kepada kita. Ini sifat Bani Israel. Yang mana Bani Israel, Allah bantu dia begitu banyak. Tapi bila datang Samiri, jadinya lembu betina tadi, lembu emas tadi, mereka telah sujud ikut Samiri. Allahu Akbar. Itu berlaku kepada Bani Israel. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maka usahakanlah dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, jangan sampai kita mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Kerana mereka ni merupakan contoh manusia yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Supaya kita jangan jadi macam mereka. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir sebelum kita tutup, walaupun kuliah kita sampai pukul 12, tapi saya nak sambung sebab ini siri kita yang terakhir. Saya nak sambung sikit lagi sebab saya dah janji pada pertemuan yang lalu nak cerita tentang macam mana boleh Bani Israel ni kan, mereka ni asalnya Nabi Ibrahim dengan isteri yang pertama Sarah alaihissalam ni duduk di Palestin, kan, duduk di Jerusalem, di Palestin. Macam mana boleh pindah pergi Mesir, dan kemudian mereka menetap di Mesir sehingga lebih kurang 4 atau 50 tahun kata ulama. Kemudian balik semula ke Palestin. Baik, kita nak ceritakan, kita telah janji hari itu kan. Baik, tuan-tuan, telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu mengenai tentang siapa tuan mula? Tentang Nabi Ibrahim AS. Pada siri yang pertama telah kita ceritakan Nabi Ibrahim AS. Di mana Nabi Ibrahim AS, dia ada 2 anak. Telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu kan. Nabi Ibrahim ada 2 anak, iaitu siapa tuan-tuan? Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Anak yang pertama kata ulama namanya adalah Ismail AS, daripada isteri yang kedua, itu Hajar AS. Baik. Anak yang kedua daripada isteri yang pertama itu Sarah AS, iaitu Nabi Ishak. Sebenarnya tuan-tuan bila Nabi Ibrahim ni ada 2 orang isteri lagi. Tetapi pandangan tersebut bukanlah pandangan jumhur. Pun begitu disebut oleh para ulama, iaitu isteri yang ketiga namanya Qanturah dan isteri yang keempat namanya Hujun. Ini 4 orang isteri dan mereka juga ada anak. Mereka juga ada anak dan melahirkan bangsa-bangsa yang lain. Ini disebut oleh para alim ulama. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi daripada Nabi Ishak itu, kan kita cerita pasal Bani Israel lah kan. Nabi Ishak itu telah melahirkan 2 orang anak, iaitu Al-Aish dan juga Nabi Yaqub alaihissalam. Kan? Al-Aish dan Nabi Yaqub. Telah kita ceritakan Nabi Yaqub alaihissalam ni telah melahirkan Bani Israel. Adapun Al-Aish telah melahirkan bangsa Rom. Baik, jadi Al-Aish dan Yaqub ni, Al-Aish ni dia tak berapa sangat dengan adik dia. Sebab dia melihat ayah dia Isa alaihissalam macam sayang lebih dekat adik dia. Tapi sebenarnya itulah hakikat anak bongsu, memang macam tu. Memang akan lebih disayangi daripada anak yang pertama, ataupun daripada abang ataupun kakak dia. Jadi untuk meleraikan itu, maka ibu mereka, siapa nama ibu mereka tuan?
Isteri Nabi Ishak nama dia apa? Rafiqah. Ada kata Rifqah kan. Rafiqah pun boleh, Rifqah pun boleh, alaihi wassalam. Telah memerintahkan Yaqub berpindah pergi ke kampung pakcik dia. Kampung pakcik Yaqub, iaitu abang kepada Rafiqah. Siapa nama abang dia tuan-tuan yang mulia? Abang dia namanya Laman. Ada juga yang menyebutkan namanya Laban. Di mana? Di Padan Aram. Tuan-tuan boleh type kat Google nanti. Padan Aram ni dia dekat dengan Sungai Furat. Padan Aram ni dekat dengan Sungai Furat. Jadi di Padan Aram. Maka Yaqub alaihi salam telah hijrah pergi ke Padan Aram. Daripada mana? Daripada Palestin. Dia telah tinggalkan Palestin dan telah pergi ke Padan Aram. Tuan-tuan, tu cerita dia. Baik. Kemudiannya tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sana apa yang berlaku? Di sana pakcik dia yang nama Laman ataupun Laban, itu abang mak dia, abang Rafiqah ni, mereka dia ni ada dua anak, iaitu Leyah dan juga Rahil. Leyah dan juga Rahil. Kata ulama, Leyah ni kakak, Rahil ni adik. Dan Rahil ni dia lebih cantik daripada Leyah. Dia lebih cantik daripada Leyah. Dan kecantikan dia itu telah menjadi asbab hati Yaqub alaihi salam tertarik. Cantik kan, tengok nampak, teringin lah kan. Tuan-tuan, cantik ni, manusia ni dalam sudut cantik ni dia berbeza pandangan. Ada orang yang nampak pada mata dia orang putih cantik. Ada orang nampak orang gelap-gelap sikit cantik. Kan? Orang Jerman ni dia suka orang yang gelap-gelap sikit. Sebab tu orang Jerman ni dia suka orang belah-belah Asia. Ada orang pada mata dia tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan mata dia tu nampak orang yang kurus-kurus cantik. Ada orang dia kata tak. Saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, bagi saya orang kurus ni nampak macam berpenyakit. Orang gemuk-gemuk cantik. Macam tu pula. Tuan-tuan pergi di Mauritania. Mungkin tuan-tuan pernah pergi Mauritania. Mauritania, perempuan kurus ni tuan-tuan tak dipandang. Perempuan yang berisi kan, dia dipandang cantik di Mauritania. Jadi cantik ni tuan-tuan yang mulia, kita tak sama kita. Mungkin pada mata kita cantik, bukan kata orang, barang-barang pun. Tuan-tuan pergi beli sofa kat kedai perabot kan, pada mata orang tu cantik, cantiknya warna pink. Pada kita, ya Allah, macam tu cantik. Kan? Ada orang beli beg tangan sampai RM50,000. Pada mata kita biasa je. Beg tangan macam ni kalau pergi pasar malam boleh dapat RM20 je. Kenapa sampai RM20,000? RM50,000 kan? Pada mata dia cantik. Maka untuk benda yang cantik, bagi dia berkorban tak apa, tak ada masalah untuk perkara benda yang dia nampak sesuai. Baik. Tapi tuan-tuan yang mulia, Laman ataupun Laban, pakcik dia tadi, tak dapat baca isi hati Yaqub. Maka dia, disebabkan anak dia yang pertama Leyah tu tak kahwin lagi, maka dia telah kahwinkan Yaqub dengan Leyah tadi. Telah kahwin dengan Leyah. Daripada perkahwinan Yaqub dengan Leyah tadi, maka mereka dapat 6 orang anak. 6 orang anak. Siapa 6 orang tuan-tuan mulia? Itulah dia: Robin, Sam'un, Yahuza, Levi, Izakar dan juga Zabulun. Ini 6 orang yang lahir daripada perkahwinan di antara Yaqub dengan anak Laman ataupun Layah, anak Laman ataupun Laban, pakcik dia tadi. Anak yang pertama iaitu Leyah. Tetapi Laman dan Laban perasan yang Yaqub macam tak berapa gembira. Maka baru dia dapat faham bahawa mungkin Yaqub ni nak dekat adik Leyah ni ataupun anak dia yang bongsu tu, yang kedua tu, iaitu Rahil. Maka dia kahwinkan pula Yaqub dengan Rahil. Baik, sebelum itu tuan-tuan yang mulia, kita kena tahu bahawa syariat pada zaman itu membenarkan, tuan-tuan, sebab tu saya sebut tadi. Syariat zaman dulu ada syariat yang dibenarkan untuk kahwin adik-beradik.
Ada banyak sebab. Antaranya kata ulama sebab manusia tak ramai lagi waktu tu. Ada banyak sebab lah. Ada banyak sebab. Baik, jangan pula tuan-tuan kahwin adik-beradik pula kan. Tengok anak siapa kan, anak Pak Imam surau kampung tuan-tuan, ada anak dara 3 orang, nampak macam segak tiga-tiga. Pak Imam bagi saya tiga-tiga. Boleh ke kahwin tiga-tiga ni? Nabi Yaakob pun kahwin adik-beradik. Jangan macam tu tuan-tuan. Syariat kita, syariat Muhammad SAW, lepas wafat kan, baru boleh kahwin. Sayyidatina Ruqayyah, anak Nabi SAW, kahwin dengan Sayyidina Osman. Wafat Sayyidina Ruqayyah, barulah Sayyidina Osman kahwin dengan Sayyidatina Ummu Kalsum radhiyallahu ta'ala anha. Boleh tuan-tuan Baik, seterusnya, kahwin dengan Rahil, dapatlah 2 anak. Siapa tuan-tuan? 2 anak itulah Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf. Sebab tu Nabi Yusuf ni cantik, handsome, masya-Allah. Antara sebab dia, mak dia cantik, ayah dia handsome, ayah dia Nabi, mak dia pula cantik kan, masya-Allah. Dapat 2 anak, siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam dan juga Bunyamin alaihi salam kan, 2 beradik. Sebab itu Bunyamin dengan Nabi Yusuf ni 2 beradik. Baik, kemudian Laman ataupun Laban telah menghadiahkan kepada anaknya Layah tadi satu orang hamba namanya Zulfah. Zulfah ni akhirnya melahirkan anak Nabi Yaakob juga. Jadi isteri Nabi Yaakob juga dapat 2 orang anak, iaitu Jad dan juga Ashir. Jad dan juga Ashir. Baik. Dan seterusnya, Rahil juga dapat satu orang hamba daripada ayahnya yang bernama Balha. Balha. Dan daripada Balha ni tuan-tuan, dapat 2 anak, iaitu Dan. Nama dia Dan. Dan Naftali. Baik. Jadi daripada 12 anak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terciptanya 12 suku Bani Israel. 12 suku Bani Israel. Dan kemudian tuan mulia, 12 ini juga adik-beradik Nabi Yusuf. Maksudnya 12 adik-beradik Nabi Yusuf ni, anak Nabi Yaakob ini lah yang melahirkan suku-suku Bani Israel. Baik. Jadi daripada mereka lah lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel. Daripada Levi itu, kan Levi itu telah lahirnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan, kalau tambah satu S lagi jadi Levi's. Kan, Masya Allah. Levi itu telah melahirkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan daripada Yahuda ataupun Yahuza, itulah yang akhirnya dipanggil agama mereka ni ataupun bangsa mereka dengan bangsa Yahudi, bersempena nama Yahuda ni. Jadi dipanggil Yahudi. Daripada Yahuda lahirnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam, nabi yang kaya-kaya. Lahir daripada Yahuda. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi 12 inilah adik-beradik Nabi Yusuf yang Allah cerita dalam surah Yusuf. Di mana Nabi Yusuf mimpi ada bintang, bulan kan, yang mana bersujud pada dia. Jadi ayahnya Nabi Yaakob alaihi salam dengan mimpi itu, dia kata jangan cerita dekat orang, khawatir sesuatu berlaku pada kamu. Diringkaskan cerita, akhirnya adik dia memang dengki dengan Yusuf ni. Sebab Yaakob alaihi salam ni kadang-kala beri perhatian lebih kepada Yusuf. Sebab apa beri perhatian lebih? Antaranya kata ulama, sebab Yusuf telah cerita mimpi dia kepada Yaakob. Jadi Yaakob risau, takut Yusuf ni berlaku sesuatu pada dia. Dan Yusuf ni memang anak yang disayang lebih pada anak yang lain, Masya Allah. Ni insting satu orang Nabi lah. Nabi, dia dapat rasa mungkin yang ni akan jadi Nabi juga, dapat rasa. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya pengkhianatan berlaku, kedengkian berlaku. Jadi sifat dengki antara adik-beradik ni, kata ulama, adalah sifat yang ada pada tok nenek orang Yahudi, sifat Bani Israel juga. Sebab itu tuan mulia, janganlah kita dengki dengan adik-beradik kita. Kita duduk KL, gaji kita alhamdulillah bagus, adik kita duduk kampung, kerja nelayan je, kita dengki dengan dia. Sekarang ke tanah pusaka tu kita berebut sampai putus saudara, putus adik-beradik, tak balik raya kan. Sedangkan dia adik-beradik kita dah daging kita. Kita dengki dengan dia, sedangkan kita Allah Ta'ala bagi rezeki banyak, dia kerja nelayan je.
Kalau macam terkujur tak ada dapat income apa pun. Tapi kita dengki dengan dia. Sekarang ke tanah kita berebut, masya-Allah. Sifat dengki dengan adik-beradik ni, tak boleh tengok adik-beradik lebih daripada dia. Ini sifat Bani Israel yang perlu kita buang daripada diri kita. Baik, akhirnya dibuang dalam perigi. Yusuf AS dibuang dalam perigi, telah kita ceritakan dulu. Dan akhirnya Allah telah pelihara. Bila pedagang Mesir timba dia, kan, bawa ke Mesir. Ringkakan cerita, dia telah dijaga oleh Aziz. Aziz ni penguasa. Aziz ni adalah penguasa. Kalau dalam kitab tafsir sebut nama orang yang jaga ataupun penguasa yang jaga Yusuf ni, iaitu suami pada Zulaikha tu, namanya Kitfir. Namanya Kitfir. Bukan Kitmir. Kitmir tu anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi yang Allah muliakan, yang menjadi asbab, kan, yang menjadi asbab, kata ulama, penjagaan lah, antara asbab penjagaan Ashabul Kahfi ni. Selain daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadikan Kitmir ni adalah asbab anjing yang bersama dia, teman mereka. Itu Kitmir. Yang ni Kitfir. Baik. Dan Yusuf AS dijaga oleh Kitfir, yang merupakan Aziz, penguasa Mesir, pembesar Mesir. Tumbuh dewasa Yusuf AS, wajahnya begitu kacak. Akhirnya berlaku fitnah kat atas dia, yang dibuat oleh Zulaikha. Dan akhirnya kata ulama, dia tadi penjara. Dan saudara Yusuf telah cerita bagaimana Yusuf AS telah dakwah dalam penjara. Telah dakwah dalam penjara, ajak orang beriman pada Allah. Masya Allah. Dan akhirnya tuan-tuan yang mulia, apa berlaku? Masya Allah, dia telah takbir mimpi. Dia telah takbir mimpi. Dan akhirnya raja suka dengan dia dan telah diberi jawatan menteri bahagian kebajikan rakyat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ketika Yusuf bagi gandum pada orang, ada satu orang ni dia beratus kali ambil gandum. Dia kata, kalaulah Yusuf tahu siapa aku, mesti Yusuf akan bagi lebih lagi. Ni belum masuk cerita Nabi Yaakob tu, tuan-tuan. Ni Nabi Yusuf punya cerita. Ada satu orang, dia kata, kalaulah Yusuf tahu siapa aku, maka Yusuf akan bagi lebih lagi. Maka berita ni sampai pada Yusuf. Yusuf panggil orang tu. Dia kata, tuan, saya dengar tuan cakap, kalau Yusuf kenal tuan, maka Yusuf akan bagi gandum lebih daripada tuan. Saya nak tanya, tuan ni siapa sebenarnya? Saya Yusuf, tapi saya tak kenal tuan. Orang tu kata, Yusuf, ketahuilah, waktu kamu difitnah dengan Zulaikha, kamu dipenjara, seluruh Mesir kata kamu tak betul. Kata kamu betul-betul buat. Tetapi saya beritahu pada orang Mesir pada ketika itu, kamu tak buat, kamu betul. Kalaulah kamu tahu pada ketika itu orang semua menafikan kamu dan saya membenarkan kamu, maka pasti kamu akan beri gandum lebih pada saya. Yusuf AS dengar je, Yusuf tu ambil gandum bagi lebih kat dia, tuan. Itu cerita tentang Nabi Yusuf AS. Baik, setelah ketiadaan Yusuf AS, kan, cerita tadi yang awal tadi, anak adik-adik dia balik, abang dia balik, adik-adik dia balik, bagi tahu kat ayah dia Yaakob bahawa Yusuf dah mati dimakan serigala. Dia percikkan darah yang mendarah haiwan. Dan kata ulama, Yusuf Yaakob AS telah menjadi buta sebab menangis. Rindukan siapa? Rindukan Yusuf AS. Rindukan Yusuf AS, menangis, masya-Allah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama mengatakan bahawa diringkaskan cerita, satu ketika berlaku suatu keadaan kemarau yang menyebabkan mereka semua ni, masya-Allah, telah menjadi kebuluran, tak ada makanan, putus bekal makanan. Maka Yaakob bagi tahu kepada anak-anaknya, pergilah kamu ke Mesir. Aku dengar di Mesir ada menteri yang mana menjaga kebajikan rakyat. Cuba minta bantuan daripada mereka. Mereka pun pergi. Dia pun tanya, kamu datang daripada mana? Dia diceritakan. Sebab mereka ni daripada Padan Aram ni tadi, mereka telah berpindah. Pergi ke mana? Berpindah pergi ke Jerusalem, Palestin semula. Baik. Jadi nak bagi tahu bahawa itulah tempat Ardul Anbiya tu. Kawasan bumi-bumi tu bumi Nabi.
bumi nabi-nabi. Mesir, Jordan, Syria, Palestin kan, Turki, Iraq, ni semua kawasan bumi nabi-nabi. Semenanjung Hijaz. Sebab tu dipanggil Ardul Anbiya, bumi nabi-nabi. Baik, jadi tuan-tuan yang mulia, dapatlah tahu bahawa mereka ni adik-beradik Yusuf. Kemudian dia kata, kamu pergi balik bagi tahu ayah kamu, kalau nak lebih lagi, bawalah adik kamu seorang lagi. Kan, bawa Bunyamin. Dia ringkaskan cerita. Dapatlah tahu, dia ringkaskan cerita, Bunyamin dapatlah tahu bahawa itulah Yusuf alaihissalam, kan, abang dia. Dan dia telah letak satu barang kat dalam beg Bunyamin. Akhirnya Bunyamin tertangkap. Yaqub alaihissalam, kata ulama, bila dapat berita yang Bunyamin tertangkap, sedih Yaqub. Kan, sebab dulu Yusuf dah tak ada, tapi dia telah dapat bau. Dia kata, ni ada bau Yusuf alaihissalam, kamu ni bawa pulang bau Yusuf. Maka mereka bawa Yaqub alaihissalam pergi ke Mesir. Akhirnya kata orang, bermula dari situlah dia telah maafkan adik-beradik dia. Dan mulai dari situlah mereka telah mula menetap di Mesir. Dan mereka menetap di Mesir sehingga lebih kurang 450 tahun, kata ulama. Daripada jadi keluarga penguasa Mesir, tapi sebabkan Yahudi nak lebih, kan, Yahudi ni tak cukup satu, dia tamak. Dia duduk negara orang, tempat orang, dia nak cuba nak kuasai. Akhirnya orang Kipti marah. Dan akhirnya mereka telah dijadikan hamba oleh orang Kipti, telah dijadikan hamba oleh Fir'aun, pembesar Mesir selepas itu. Dan mereka telah ditindas di bumi Mesir. Dan mereka, kata ulama, sehinggalah zaman Musa AS, barulah mereka, Allah perintahkan tinggalkan Mesir dan balik semula pergi ke Palestin. Jadi tempoh mereka tinggal di Mesir itu lebih kurang 450 tahun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah lebih kurang cerita tentang sejarah mereka, bagaimana mereka pergi daripada Palestin pindah pergi ke Mesir, dan daripada Mesir patah balik ke Palestin. Dan kenapa hari ini mereka mengaku itu tempat kampung mereka? Kalau kita ke logik, betul lah dalam Quran letak cerita macam tu. Palestin itu memang kampung mereka, memang tempat tinggal mereka. Kenapa bila mereka nak balik tanah mereka, kampung tok nenek mereka, yang memang terbukti dalam Quran tu memang kampung Nabi-Nabi dulu, dan Nabi-Nabi dulu Bani Israel, kenapa bila mereka nak ambil balik tempat mereka, kita kata tak boleh, inilah tanah orang Arab, ini tanah orang Palestin? Kenapa? Kerana sebenarnya mereka telah dilaknat oleh Allah. Orang Yahudi ni tuan-tuan telah dilaknat oleh Allah, dan mereka sebenarnya tak ada tempat di muka bumi. Walaupun dulu tu kampung tok nenek mereka, tetapi kerana keingkaran mereka pada Allah, mereka telah dilaknat oleh Allah, dan mereka sebenarnya tak ada tempat di muka bumi. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa tanah itu bukan tanah orang Israel. Tanah itu adalah tanah orang Palestin, orang Arab, insya-Allah. Kenapa? Kerana keingkaran mereka pada Allah, sehingga mereka tak ada tempat sebenarnya di muka bumi. Bukan saja di tanah kampung untuk nenek mereka dulu, bahkan seluruh dunia ni memang tak ada tempat untuk mereka. Kenapa? Keingkaran mereka pada Allah. Tapi mereka cuba berusaha untuk melawan orang yang menentang mereka dengan berbagai perkara mereka buat, dan asas daripada perkara yang mereka buat ialah perpecahan. Sebab itu mereka ni, kalau tak payah kata kita, kalau tak payah kata semua orang Islam berkumpul, cukuplah orang Arab, negara-negara Arab Islam tu berkumpul, Mesir, Jordan, kan, di mana lagi, Saudi, Kuwait, ni berkumpul ni orang Arab ni semua lawan dengan Yahudi. Tak payah semua berkumpul lah tuan-tuan, cukup Mesir saja. Kan, sebab tu dulu perang Arab Israel kan, kalah lah mereka ni. Cukup Mesir, ketenteraan Mesir pun kuat, Masya Allah. Cukup dah kalah mereka. Tapi sebabkan mereka telah buat apa? Perpecahan. Bagi orang Islam berpecah. Sebab bila orang Islam bersatu, satu hati, orang Islam akan jatuhkan mereka. Dan itulah asas yang mereka buat di seluruh dunia. Untuk hancurkan Islam, buat perpecahan politik. Buat perpecahan. Maka bila perpecahan berlaku, orang Islam tak satu hati. Orang Islam akan dengki sama sendiri. Orang Islam akan lawan sama sendiri. Dan bila orang Islam dah lawan sama sendiri, itu memudahkan kerja mereka. Mereka tak payah buat kerja dah. Bahkan ada orang Islam pula sokong mereka. Dah berpecah, kan? Dah berpecah sama sendiri, nak cari pengaruh, sokong pula Yahudi. Jadi mereka cari pengaruh dengan cara macam tu. Jadi sebab itu orang Islam kena bersatu, tuan-tuan yang mulia. Sebab itu kena selalu doa, ya Allah, satukanlah umat ini ya Allah, di atas jalan Nabi-Mu ya Allah. Satukanlah umat ini ya Allah. Dan kata ulama, umat ini akan disatukan di akhir zaman nanti, di bawah panji Imam Mahdi, kan, radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun setengah ulama sebut alaihi wassalam.
Semoga Allah Ta'ala terima kita dan keturunan kita. Mungkin kita tak sempat jumpa, mungkin sempat jumpa, wallahu alam. Tapi seandainya kita tak sempat jumpa, kita doalah supaya keturunan kita Allah Ta'ala pelihara keturunan kita dapat bersama Imam Mahdi dan dapat menentang Dajjal. Jangan sampai keturunan kita ikut Dajjal. Dan untuk itu tuan mula kita kena jaga amal kita. Ramai orang tuan mula buat persediaan nak ikut Imam Mahdi, tetapi subuh pun bangun lewat, tahajud tak bangun, Quran jarang-jarang baca, tak jadikan sebagai sahabat. Sedangkan syarat nak jadi mengikut Imam Mahdi ni, jangan kata yang fardu, yang sunat pun dijaga. Maka semoga Allah terima kita semua dan doa sungguh-sungguh untuk keturunan kita, kerana ini doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kalau doa untuk diri dia, dia akan doa untuk keturunan dia. Tak pernah lupa doa untuk zuriat keturunan dia. Doa untuk keluarga kita sampai kiamat. Wallahu alam. Saya mohon maaf sebanyak bagi perkongsian. Ada terkasar bahasa, tersilap kata jurubicara dan mengambil masa tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tiap-tiap hari Jumaat dan Ahad, InsyaAllah bicara sirah bersama Ustaz Farhan Da'i. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara mengenai sirah yang lain pula insyaAllah. Kiranya sirah mengenai sifat-sifat Bani Israel telah kita ceritakan, dan mudah-mudahan antara pelihara kita daripada menjadi seperti Bani Israel yang tak bersyukur pada Allah dan menjauhkan kita daripada segala sifat Bani Israel. Wallahu a'lam wa alim mu'atam. Sebelum kita tutup, kalau ada soalan mungkin saya cuba tengok sekejap komen-komen. Kalau ada soalan mungkin kita boleh jawab. Okey, tak ada soalan. Sebab saya pakai handphone, saya online, jadi tak nampak semua jawab bagi salam, dia tak ada tanya soalan. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan salat as. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.